Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada muka surat 358 daripada surah An-Nur, dan ayat kita pada hari ini adalah bermula daripada ayat yang ke-59 daripada surah An-Nur. Alhamdulillah. Untuk muka surat ini kita hanya ada 3 ayat saja pada hari ini, iaitu ayat yang pertama menceritakan tentang kanak-kanak yang telah sampai umur dan bagaimana ada adab untuk masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam bilik. Dan yang kedua ialah ayat yang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang telah tua, perempuan-perempuan yang telah telah sampai kepada tahap di mana haid telah putus dan mereka tidak lagi menginginkan perkahwinan. Jadi apa hukum dia dalam masalah pakaian. Dan kemudian yang ketiga ialah ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang sakit, dan juga ada adab juga untuk masuk ke dalam rumah dan juga makan makanan yang ada di dalam rumah. Jadi itu saja insya-Allah hari ini ayat-ayat yang akan kita bicarakan, yang akan kita baca daripada muka surat 358 surah An-Nur hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza balagal atfalu minkum al-huluma falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim. Itulah ayat permulaan kita pada pagi ini, pada hari ini, iaitu ayat ini sebenarnya adalah sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni. Apa yang kita baca sebelum daripada ni ialah kanak-kanak yang belum sampai umur ataupun yang masih lagi tidak mempunyai perasaan terhadap perempuan, yang tidak memahami aurat disebut situ, dan juga orang-orang yang menjadi hamba ataupun orang-orang yang sekarang ni menjadi khadam yang berada di dalam rumah dan mereka tu keluar masuk daripada rumah tu, keluar masuk di dalam bilik dan sebagainya. Jadi mereka itu mempunyai satu hukum yang tertentu. Tetapi apabila kanak-kanak tersebut, apabila ni cerita tentang kanak-kanak, bila mereka ni telah sampai kepada umur baligh, iaitu disebut kat sini idza balagha wa idza balagal atfalu minkum al-huluma. Al-huluma situ ialah artinya adalah mimpi, iaitu apabila kanak-kanak tu telah sampai umur mimpi, falyasta'zinu. Jadi mereka ni akan mengikut hukum kepada hukum asal. Walaupun mereka tu adalah kanak-kanak yang berada di dalam rumah tu, jadi mereka ini kembali kepada hukum asal. Apa di hukum asal? Iaitu mestilah meminta izin dan juga memberi salam. Tapi dalam ayat ni dia kata kamasta'zana. Jadi ista'zana, minta izin, tapi berlainan sikit daripada apa yang disebutkan sebelum daripada ni, iaitu isti'nas. Jadi istizan dan juga isti'nas ini ialah dua perkataan lah yang mempunyai sedikit kelainan. Istizan adalah minta izin, isti'nas adalah sebagaimana kita sebut dulu, iaitu mestilah izin dengan penuh perasaan. Jadi maknanya kalau yang kita sebut dulu, kalau seseorang tu nak minta izin masuk dalam rumah, dia bukan hanya sekadar minta izin, tapi dia mestilah meminta izin dengan perasaan yang sepenuhnya daripada tuan rumah tu. Maknanya kena pastikan tuan rumah tu memang betul-betul nak izinkan. Kalau hanya mulut saja izin tetapi hatinya nampak macam tak nak izin, itu makna kita belum dapat lagi isti'nas. Jadi sekarang ni istizan ni hanyalah izin saja, izin mulut. Maka kanak-kanak tersebut apabila mereka telah besar tu, mereka telah sampai umur, maka mereka samalah seperti dengan hukum orang yang lain tu, cuma minta izin. Kemudian kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Jadi dalam ayat ni disebutkan sekali lagi digunakan perkataan yubayyin, maknanya banyaknya sebagaimana kita sebut dalam sesi sebelum daripada ni,
Jadi bagi siapa-siapa yang itu kita adalah jelaskan, iaitu tentang dalam ayat ni, dalam surah An-Nur ni banyak dia menyebutkan tentang bayinatin dan juga yubayyin, iaitu perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada penjelasan, penceritaan, pencerahan, nak bagi tahu, nak bagi jelas. Jadi semua ni dikatakan oleh ulama, maka ada kaitannya dengan perkataan surah An-Nur, perkataan Nur iaitu cahaya. Kerana cahaya ni dia akan dapat pencerahan. Bila ada cahaya kita akan nampak, bila ada cahaya kita akan daripada tak jumpa jadi jumpa. Jadi begitulah ayat ni ada linknya, ada sedikit hubungannya, iaitu dengan cahaya dan juga yubayyin. Jadi Allah Taala banyak yubayyin dalam surah ini. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi, untuk kamu semua ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Itu ayat yang pertama, iaitu ayat dari surah ni. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-60 daripada surah An-Nur ni, iaitu wal qawaidu minan nisa. Jadi ayat ini ialah sekarang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang telah tua. Jadi disebut kat sini ialah wal qawaidu minan nisa, digunakan qawaid. Qawaid ni artinya ialah asal daripada qaadah lah, iaitu perempuan-perempuan yang ataupun qaadah ni maknanya duduk. Jadi digunakan perkataan qawaid ni biasanya adalah khusus untuk perempuan. Jadi perempuan apa? Perempuan qawaid. Kenapa qawaid? Kenapa duduk? Kerana pada kebiasaannya orang-orang yang telah tua ni, mereka ni tak mampu nak berjalan. Jadi mereka ni tak mampu berjalan, mereka duduk. Jadi banyak duduk. Jadi sebab itulah dia gunakan perkataan wal qawaid. Wal qawaidu minan nisa, dan perempuan-perempuan yang duduk ataupun yang tua lah. Allati la yarjuna nikahan, iaitu yang tidak lagi diharapkan nikah. Kalau ikutnya dalam terjemahan macam tu, la yarjuna nikahan, yang tidak mengharapkan nikah, artinya sini ialah disebutkan oleh ulama, iaitu yang telah putus kedatangan haid dan mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk berkahwin. Pada kebiasaannya, ini pada kebiasaannya. Kemungkinan jugalah ada orang juga yang mana tua pun nak kahwin juga, ketua tu nak berlawa juga, ketua tu nak bersolek juga, nak tabarus juga. Tu cerita pelik lah. Cerita yang biasanya ialah orang-orang yang tua, yang duduk ni, yang dikata kat sini, yang putus haid dan tidak mempunyai perasaan lagi untuk kahwin. Falaisa alaihinna junahun an yada'na thiyabahun. Maka mereka ni, falaisa alaihinna maknanya tidak mengapa, tidak di atas mereka, junahun mengapa. Junah tu maknanya tak kisah. An yada'na thiyabahum, mereka itu, kalau ikut terjemahannya ialah mereka itu menanggalkan pakaian luarnya. Menanggalkan pakaian luar. Jadi maknanya kat sini perempuan tu dia ada pakaian dalam dan juga kemudian dia ada pakaian luar, bukan baju dalam. Katanya kan bukan pakaian luar mana buat tanggal semua baju tinggal baju dalam, bukan. Maksudnya ialah pakaian dua lapis biasanya. Ini adalah pakaian Arab tu biasanya ialah dia akan pakai satu pakaian dalam yang biasa dipakai di rumah yang menutup, tetapi ada pakaian luar satu lagi tu yang warna hitam ke dan sebagainya, ikutlah warna apa kan, tapi ada pakaian luar yang akan menudung sedikit pakaian dalam tu, menudung sedikit yang pakaian yang dipakai pada kebiasaan di rumah tu. Jadi maknanya akan lebih menutupkan aurat tu, menutupkan, tak nampak lah bentuk dan sebagainya. Jadi bagi perempuan-perempuan ini, harus bagi mereka ini an yada'na thiyabahunna, mereka ini meletak artinya menanggalkan. Jadi ini memang kebanyakan daripada ulama mengatakan macam tu, iaitu yada'na thiyabahunna tu ialah menanggalkan pakaian luarnya. Kemudian ghaira mutabarrijatin bizinah, dengan secara tidak mutabarrijat. Mutabarrijat artinya ialah bersolek-solek, artinya ialah, kalau ikut makna asalnya, barija ni artinya ialah seorang yang nak menunjukkan satu benda pada dia, iaitu tak ada benda tu pada dia asalnya, tapi dia nak menunjuk macam ada. Itu asalnya. Jadi mutabarrijat ni ialah orang yang pakai sesuatu benda, tapi pakai sepatutnya untuk menutup. Pakai sepatutnya adalah supaya
tak nak bagi orang tengok, orang tak suka tengok dan sebagainya. Tapi bila pakai nak bagi orang tengok, itu nama dia mutabarrijat. Jadi sebab itulah perempuan-perempuan ni dia boleh menanggalkan pakaian yang tadi tu, yang lapisan yang sebelah luar tu, tetapi dia tidak boleh dengan tujuan, ada tujuan situ mutabarrijat, ghaira mutabarrijatin bizina. Bukan maknanya tujuan dia tu nak tunjukkan dia ni ada perhiasan nak. Jadi apa maksud zina kat situ? Jadi ulama-ulama tafsir ada banyaklah sebutkan, ada yang kata kalung, ada yang kata gelang, ada yang kata macam-macam lah, loket dan sebagainya kan. Maknanya perhiasan-perhiasan yang saja dia nak tunjuk. Itu jadi tak boleh. Wa an yasta'fifna. Tapi Allah Ta'ala kata, kalaulah dia yasta'fifna tu ialah dalam terjemahan dia kata ialah menjaga kehormatan, dia kata. Perbuatan mereka nak jaga kehormatan itu maknanya ialah dia tidak tanggalkan tadi tu. Itu adalah khairul lahunna, lebih baik bagi mereka. Kita tengok dalam Quran kan, kadang-kadang memang dia ada apa ni kan, dia ada Allah Ta'ala kata eloknya macam ni, tapi boleh macam ni, tapi kalau buat macam ni lagi bagus. Boleh buat macam ni, tapi kalau buat macam ni lagi bagus. Itu maknanya jadi ulama-ulama sebut kat situ bahawa itu adalah macam mana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala ni menggalakkan kita kata nak buat satu benda macam ni. Tapi kalau macam puasa juga hari tu kan kita ada baca kan, khairul lahunna, khairul lahum, khairul lahum, maknanya itulah lebih baik. Kalau buat macam ni itulah lebih baik. Jadi maknanya Allah ni dia tidak adalah maknanya kena buat macam ni, tapi tak kan, tapi Allah Ta'ala ada macam ni, kalau buat macam ni adalah lebih baik. Maknanya macam Allah Ta'ala ni macam bercakap dengan kita kan, Allah Ta'ala ni berkata sesuatu dengan kita, tapi kalau buat macam ni lebih baik. Jadi kita faham-faham sajalah kan maknanya kalau perempuan-perempuan kat sini sepatutnya dia faham lah kan, maknanya lebih baik. Tapi maksudnya tak kisah, ada benda yang mesti macam ni, tak boleh mesti macam ni juga itu dari segi hukum-hukum lah. Kemudian yang terakhirnya ialah ayat yang terakhir yang akan kita baca pada hari ini, iaitu ayat 61 dalam muka surat ni. Ayat ni agak panjang sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum, dan seterusnya. Iaitu ayat ni dimulai dengan laisa 'alal a'ma harajun. Haraj ni ialah maknanya satu benda yang sempit, satu benda yang menyusahkan. Maknanya laisa, haraj tu jadi artinya ialah tidak mengapa, tidak menyusah, tak kisah maknanya. Jadi disebutkan dalam ayat ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali orang buta, a'ma. Yang kedua a'raj. A'raj ni orang tempang lah, kita kata dalam terjemahan. Kemudian wala 'alal marid, dan tidak juga mengapa ke atas orang sakit. Jadi kenapakah tiba-tiba disebutkan tiga jenis manusia ni? Orang buta, kemudian orang a'raj, dan kemudian orang sakit. Jadi ulama-ulama menyebutkan di sini bahawa pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW ini, asalnya adalah orang-orang ni akan makan bersama-sama dengan orang lain. Jadi ada satu ayat telah turun kepada ayat turun yang menyebabkan orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni tidak rasa tak sedap hati. Ayat apa? Ayat itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesama kamu ni secara batil. Jadi ayat ni maksudnya jangan kamu makan harta sesama kamu ni secara batil, maknanya secara tak betul. Jadi ulama-ulama faham daripada sini, jangan kamu makan sebahagian daripada sebahagian harta kamu ni secara tak betul. Apakah dia harta tu? Makan harta tu. Makan harta maknanya, kalau kita fahamnya, maknanya kita ambil harta orang, kita rompak harta orang, kita curi harta orang. Itu cara tak betul, ataupun kita menipu orang dan sebagainya. Tapi ulama-ulama para sahabat ni, mereka ni sensitif. Sensitif macam mana? Sampai mereka rasa kalau mereka ni makan bersama dengan orang-orang yang tadi kan. Yang kita sebut tadi tu, yang ayat tu sebut tadi tu. Iaitu apa? Orang buta, orang tempang, orang sakit. Ketiga-tiga golongan tu mereka ni
Kalau makan, makna macam orang buta kata. Dia tak tahu mana sedap, mana tak sedap, mana ayam, mana apa tak ayam. Kalau dalam dulang lah katakan kan. Ataupun a'rosh. A'rosh ni orang yang tempang. Tempang tu bukan tempang kaki saja, bukan tempang tangan. Jadi dia mungkin terketar-ketar nak ambil. Lepas tu orang marid. Orang marid, mana dia tak sekuat dengan orang-orang yang tak marid. Orang tak sakit ni. Jadi oleh kerana itulah maka tiga jenis kelompok ini, jadi mereka ni kalau makan, mereka ni makan lambat. Mereka lambat, tak kenal, tak tahu kan, ambil mana satu kan. Jadi bila sahabat-sahabat ni yang makan sekali dengan mereka ni, sahabat-sahabat ni bila turun ayat tadi tu, jangan kamu makan sebahagian harta kamu ni secara batin, mereka tak sedap hati. Tak sedap hati iaitu kalau makan bersama dengan orang tadi tu, nanti mereka akan termakan lah hak-hak orang tadi tu kan. Jadi kalau ikutlah kita katakan makan 6 orang satu dulang. Jadi kalau ikutnya ayam tu dapat 1/6 katakan daripada ayam, nasi 1/6, lauk 1/6. Jadi tapi kalau orang nampak orang sihat ni dia sedap lah kan, dia makan dia ambil kan. Tapi kalau orang buta mana nampak. Jadi mereka ni jadi makan tak sedap hati, tak sedap apa. Tak sedap hati, nanti takut mereka ni termakan hak daripada orang buta tadi tu ataupun orang yang tak kuat tadi tu kan, orang a'rosh tadi tu kan, orang cacat tadi tu, dan juga orang sakit. Jadi sebab itulah mereka jadi dia kata mereka rasa haraj kan, untuk makan bersama-sama dengan orang tu. Jadi kalau ada orang buta ke, ada orang cacat ke, mereka tak nak makan bersama tu kan. Sebab takut macam ni lah, takut ayat tadi tu. Jadi dikatakan itulah di antara sebab turunnya ayat ini. Itu satu pendapat lah di kalangan ahli tafsir. Ada satu lagi pendapat ahli tafsir ialah dikatakan ayat ini turun kepada dalam isu jihad. Sebab orang-orang yang buta rasa sedih lah. Sebab apa? Bila ayat jihad ni turun, mereka tak boleh nak pergi berjihad. Buta kan. Kemudian tu orang a'rosh, orang cacat. Kemudian tu orang marid, orang sakit. Jadi lalu ayat ini diturunkan untuk memberi kelonggaran kepada mereka ni, bahawa mereka ni tidak mengapa kalau tidak pergi berjihad kerana sakitnya mereka tu, kerana kecacatan yang ada pada mereka, kerana kelemahan yang ada pada mereka. Kita panggil OKU lah sekarang ni kan, ataupun OKU ataupun orang yang duduk hospital tu kan, almari tu kan. Jadi kemudian wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Jadi sekarang cerita pasal makan. Jadi ulama-ulama yang mengatakan tadi tu bahawa sebenarnya orang buta, orang gini-gini tadi tu berkaitan dengan makan, sebab dia kaitkan dengan selepas daripada tu cerita pasal makan. Tapi semua pendapat itu adalah apa ni yang kita insya-Allah boleh guna, sebab pendapat itu adalah pendapat yang sahih yang insya-Allah boleh guna. Kemudian jadi selepas daripada itu ialah kebenaran untuk memakan. Sebab pada masa dulu sebab ketika ayat ni turun dan sebagainya, sebenarnya ayat ni walaupun ada sebab nuzulnya macam ni, tetapi maknanya bukan kita hanya boleh pakai pada sebab tu nuzul tu saja. Dia boleh pakai dengan maknanya yang umum. Kalau makna tu umum, maka kita boleh pakailah ayat tu dalam keadaan sekarang pun. Jadi kes yang berlaku ataupun suasana yang berlaku ialah dulu kalau seseorang itu dia pergi cari di rumah dia, yang pergi cari makanan di rumah dia kan, dia balik rumah dia tak ada makanan, biasa dia akan pergilah pula ke rumah saudara mara dia pergi rumah ayah dia pergi rumah, inilah disebut-sebut sekarang kan, saudara-saudara dia, adik-beradik dia dan sebagainya. Jadi mereka akan pergi cari makanan. Jadi asalnya mereka rasa bahawa tak boleh lah, yang sebab ada ayat tadi kan, kena minta izin, kena semua sekali kan. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ni dan menyebutkan ada 11 buah rumah 11 buah rumah yang mana mereka ni boleh untuk pergi dan makan makanan kat situ. Jadi tak kisah tetapi jangan melampau Jadi rumah siapa? Ada disebut kat situ, insya-Allah boleh baca kan, iaitu buyut buyuti abaikum, buyut ummahatikum, rumah mak kita, rumah ayah kita dan sebagainya kan, dan seterusnya sampailah kata buyut khalatikum au ma malaktum mafatihu. Ma malaktum mafatihu tu artinya ialah apa yang kamu miliki kuncinya. Jadi maksud situ memiliki kuncinya ialah dikatakan oleh ulama tafsir sebagai simbolik kepada orang yang mendapat kebenaran.
Kadang-kadang tak dapat kunci kan. Kalau rumah tu buka tapi kita tak ada kunci. Macam mana? Tak, maksudnya ialah orang yang memang kita memang dapat kebenaran untuk masuk dan makan. Ataupun au sadiqikum kan. Jadi ada dua situ. Iaitu kamu mempunyai kunci dan juga ataupun kawan kamu. Kawan kamu pun begitu juga, iaitu dikatakan kawan baik kita sehingga kita tak kisah. Dan kita tahu bahawa kalau kita makan pun dia tak akan marah pada kita. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Kamu nak makan tak kisah, dia kata kat sini kan, kamu nak makan banyak mana kata kan. Iaitu kamu nak makan bersama-sama atau berasing-asing. Kalau ikut dalam terjemahannya, kamu bersama-sama atau berasing-asing tu apa maksud dia? Sebab biasanya pada kebiasaannya kita makan ni, kita tak makan seorang kata kan. Kita makan ni akan bersama-sama dengan kawan-kawan. Jadi maknanya tak mengapa kita beri kepada kawan-kawan kita juga untuk makan sama-sama daripada makanan-makanan yang kita boleh makan tadi tu. Jadi kita nak makan seorang ke, kita nak makan dengan kawan kita ke. Jadi okey, jadi maknanya kat situ semua tu adalah dibolehkan. Laisa alaikum junah. Laisa alaikum junah ialah salah satu daripada kalau dalam usul fiqh tanda halal sesuatu benda tu. Satu benda tu adalah dibolehkan apabila ada perkataan laisa alaikum junah atau la alaikum junah, ikutlah kan. Tapi bila ada perkataan la junah, menafikan junah gitu kan. Junah tu maknanya mengapa kan. Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Dan apabila kamu masuk ke dalam rumah, mana-mana rumah lah dia kata, Allah Ta'ala sebut sekali fasallimu ala anfusikum. Dan hendaklah kamu memberi salam ke atas diri kamu. Memberi salam ke atas diri kamu, maknanya beri salam kepada diri kita sendiri. Assalamu ala apa? Salam ke atas kamu, atas aku. Bukan. Maksud kat sini, jadi ulama tafsir sebut ialah fasallimu ala anfusikum, memberi salam ke atas diri kamu. Maksud diri kamu situ ialah saudara-saudara kamu, orang-orang yang ada dalam rumah tu. Kenapa disebutkan diri kamu? Kerana mereka ni sangat baik dengan kita, sehingga mereka semua ni seolah-olah menjadi sebahagian daripada kita. Jadi seolah-olahnya kita memberi salam pada mereka tu, orang yang baik dengan kita tu, saudara kamu, mak kamu, ayah kamu tu kan. Jadi seolah-olahnya kita memberi salam kepada macam diri kita sendiri. Gitu jadi anfus kat situ ialah dia nak kaitkanlah dengan apa ni yang sama seperti kita sebut sebelum daripada ni, iaitu hadis kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tu. Kemudian tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibatan. Jadi salam ni adalah satu penghormatan yang disebut sini adalah yang diberkati, yang baik. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayat, dan begitulah Allah Taala menjelaskan. Jadi kita tengok sekali lagi ada perkataan sini yubayyin. Jadi banyak kali yubayyin ni kan. Allah Taala yubayyin, begitulah Allah Taala menjelaskan, yubayyin kepada kamu al-ayat, tanda-tanda ataupun ayat-ayat, la'allakum ta'qilun, supaya kamu faham. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke hujung muka surat 358 pada hari ini, dan insya-Allah harapnya kita akan dapat berjumpa lagi dalam sesi seterusnya pada muka surat 359 insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.